Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ah, Selamat sore, selamat petang daripada Istanbul. Saya masih di Istanbul. Belum lagi berangkat ke Dubai pasal ada urusan-urusan penting. So since daripada tadi about 2 jam yang lalu ada sibuk sikit replying a few message regarding inilah some discussion tentang Islam. Ada salah satu soalan yang I think in general ramai yang belum lagi tahu, tapi I juga believe ramai yang dah tahu, cuma ada beberapa yang belum tahu tentang solat tahiyatul masjid. Okay, kat sini I nak share because masih ada yang belum lagi faham tentang solat tahiyatul masjid. Okay, solat tahiyatul masjid tu kalau kita lihat di hadis kita cari buku-buku hadis, Bukhari, Tirmizi, semuanya lah. Kita tak akan jumpa solat tahiyatul masjid. Okey, jadi sebenarnya solat tahiyatul masjid tu dinamakan dipanggil tahiyatul masjid tu daripada seorang ulama waktu zaman Bukhari, Imam Bukhari punya zaman. Okey, itu dinamakan sebagai just satu nama je, because belum dia tak ada macam niat satu solat tahiyatul masjid, tak ada niat gitu. Dia solat sunat aja. Because dalam hadis kalau kita lihat Rasulullah bersabda bila kita masuk masjid tu, sebelum kita duduk kita mengerjakan dua rakaat solat sunat sebelum kita duduk. So could be solat sunat wuduk seperti Bilal yang lakukan radhiyallahu an, ataupun could be solat qabliyah ataupun solat sunat biasa. Jadi bila kita mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum kita duduk masuk masjid tu is sufficient enough untuk kita cover solat wudu, sunat wudu ataupun sunat qabliyah ataupun apa-apa. Maksud Rasulullah dalam hadis tu, kita masuk tu sebelum kita duduk kita mengerjakan 2 solat sunat. Kalau kita tak nak lakukan solat wudu, sunat wudu, kita boleh lakukan 2 rakaat sebelum kita duduk. So the main purpose is janganlah kita masuk masjid terus duduk. Kita kerjakan solat sunat 2 rakaat dulu. Jadi solat 2 rakaat tu bukan solat tahiyatul masjid. Okay, itu yang the main thing kita nak fahamkan. Because ada orang masih belum faham, dia masuk masjid, dia kerjakan solat tahiyatul masjid, lepas tu dia solat sunat wudu, lepas tu dia solat sunat mungkin qabliyah ke apa-apa gitu. Jadi ini yang kita nak kena fahamkan lah. Masih ada beberapa yang belum lagi faham tentang ini. Okay, then also I nak share tentang, ada orang kata tentang ilmu kalau kita tak belajar ilmu, kita tak tahu apakah kita dosa. Sebenarnya Allah telah berfirman sesiapa the believer umat Islam yang kita tak tahu perkara itu adalah satu dosa, kita belum lagi ada ilmu dia, kita lakukan, insyaAllah kita terselamat daripada dosa tu. Tapi dosa yang kita dapat ni dosa kerana kita tidak mau belajar, mencari ilmu. Itu dosa yang kita dapat. Jadi bila kita buat sesuatu kesalahan atau kesilapan yang melibatkan dosa tu, bila ada orang tegur, daripada situlah Allah memberi kita hidayah melalui orang tersebut untuk menegur kita, untuk perbaiki dan dapat ilmu itu. Jadi kita dapat dapat ilmu tu dan kita akan lakukan, kita dapat menghindari dosa tu. Because kadang-kadang kita ni fikir kita nak ambil ringkas dan kita fikir tak apalah, ini cuma sunnah je. So ada beberapa perkara kita meremehkan sunnah. Kita kata ni cuma sunnah je. Ya, cuma sunnah. Tapi
Bila kita sebutkan ini cuma sunnah, berarti kita tidak menghargai pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka mempertahankan agama Islam sampai mereka berperang, sampai ada yang mati syahid kerana kerana umat akhir zaman ni. Jadi kalau kita tak ambil sunnah ni sebagai satu perkara yang very important dan kita tidak mengamalkan sunnah, sama juga seperti kita tidak menghargai pengorbanan Rasulullah dan para sahabat untuk umat Rasulullah, untuk kita pada hari ini. Jadi kita tak bolehlah mengambil remeh tentang sunnah-sunnah, walau sekecil apa pun sunnah tu, walaupun hanya sekadar cara minum air ataupun cara kita masuk toilet, cara kita bercermin, cara kita duduk, cara adab dan akhlak, itu semua kita harus ambil, take it very serious. Because ada setengah orang tu bila bab sunnah, bila dia tak setuju, dia kata ni cuma sunnah aje. So kita dah dapat ilmu tu dan kita tolak untuk praktis ilmu tu. Jadi di situlah, kerana kita tak tahu sunnah, ibadah apa yang kita lakukan yang dapat menyelamatkan kita dapat masuk syurga. Jadi kita tengok banyak cerita-cerita seperti ada perempuan yang tak kasih kucing makan sehingga kucing tu mati, dia masuk neraka. Ada juga kes orang yang yang terkenal, dia bunuh 99 orang ni semua, tapi masuk syurga. Kita tidak tahu apakah amalan yang membuat kita membuat Allah menyelamatkan kita untuk masuk ke syurga. Kerana bila kita tengok yang seperti tadi apa Ustaz Kazim baru katakan, yang video yang I baru upload tadi, kita takut dengan penyakit, yang penyakit tu tak ada melibatkan kita boleh masuk neraka. Tapi ibadah tu, ibadah dan dosa tu yang boleh buat kita masuk syurga atau masuk neraka. Jadi kita nak kena tahulah pilih antara dunia dan akhirat. Barulah kita punya hidup ni dapat menjauhkan diri kita ni daripada ketakutan di dunia yang sementara ini. Baru-baru ini saya nak share satu cerita, baru semalam terjadi lepas maghrib, hari Jumaat lepas maghrib. Ada satu hamba Allah ni, saya tak sebutkan nama dia. Dia adalah seorang daripada Asia, orang Asia Muslim. Dia telah melakukan banyak kes-kes penipuan, sehingga apa yang dia lakukan itu, dia memfitnah orang yang menolong dia dengan memfitnah. Dia kata orang yang tolong dia itulah orang yang menipu dan mengambil wang orang lain. Dan akhirnya semalam, kuasa Allah, dia memang ada penyakit respiratory. So semalam dia sesak nafas dan dia menghembuskan nafas dia yang terakhir semalam. So dia punya wife pun ada di Istanbul. Jadi ada video dia waktu dia di hospital lagi, dia nak nazak lagi, dia sesak nafas semua. So itu bukan untuk dia saja. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Mudah-mudahan waktu dia nazak tu dia sempat mengucap, dan mudah-mudahan sewaktu dia di hospital tu dia sempat taubat, dan mudah-mudahan isteri dia dapat jumpa orang-orang yang mangsa menjadi kes penipuan itu. Mudah-mudahan isteri dia dapat jumpa orang-orang tu, minta maaf dan minta menghalalkan ataupun menyelesaikan hutang-hutang itu. Ni satu perkara yang kita harus ambil berat. Kematian tu boleh datang bila-bila masa saja. Kita jangan fikir kita sihat, kita tak akan mati. Orang yang macam gini, yang ada penyakit lalu meninggal, orang-orang ni Allah sayang mereka. Allah beri mereka kesempatan untuk menerima penyakit itu supaya mereka sedar sebelum Allah cabut nyawa mereka. Jadi orang-orang yang macam kita, orang tengok, Pak Israfil ni umur 49 tahun, dekat 50 tahun, dia masih sihat, masih boleh jalan kuat dia. Kita tak boleh fikir gitu, because orang-orang macam saya sendiri, saya tak tahu bagaimana kematian saya. Apakah saya sempat mengucap? Mudah-mudahan, insya-Allah. Tapi bagaimana kesudahan saya?
mungkin orang yang kita nampak sihat ni, dia mati terus dilanggar oleh lori, terus tak sempat mengucap meninggal. Jadi ini yang kita takut. Jadi kita nak kena selalu berbuat baik, selalu jujur, amanah, jangan menzalimi orang, jangan simpan dendam. Ini semua kita nak kena praktis. Kita jangan terlalu ikutkan perasaan kita, hawa nafsu kita, hanya kepuasan sementara. Jadi perkara-perkara ini salah satu kejadian yang agak mengejutkan saya. Semoga Allah ampuni dosa dia. Semoga Allah lepaskan dia daripada siksa kubur dan tempatkan dia bersama orang-orang yang beriman di jannah. Jadi untuk sesiapa yang mengenali orang yang saya sebut tadi, yang berkaitan dengan apa bisnes UMKM ataupun apa, ambillah ini sebagai satu petunjuk untuk kita sedar kesilapan kita. Kita jangan menuduh orang pencuri, pembohong, penipu selagi kita tak tahu perkara sebenar. Dan lagi satu, janganlah kita masuk campur urusan orang lain. Jika urusan tu tak ada kena-mengena dengan diri kita, kita jangan masuk campur. Apa yang orang tu lakukan, biar dia lakukan. Kalau kita nak nasihat, kita nasihat dia secara peribadi. Jangan di public kita tanya apakah orang ini penipu, apakah betul. Itu semua bukan urusan kita. Jadi kita harus jaga hati-hati dengan kita punya lisan. Kita jangan kata apa ni, kita nak tabayun, kita nak mencari pembenaran, tapi apa yang kita buat ni kita tak sedar. Ni adik saya mesej, buat baik walau sekecil apa pun. Sahih. My sister just comment di sini. So berbuat baik, kita walaupun sekecil apa pun, kadang-kadang kita tengok benda ni tak ada efek pada diri kita, tapi efek yang besar. Contoh kita jalan di mana-mana tempat, terus ada satu batu atau kayu kita nampak menghalang perjalanan orang ataupun mobil, ataupun mungkin ada lubang, kita tutup lubang tu. Perkara kecil ini mungkin boleh menjadi asbab untuk Allah menyelamatkan kita daripada seksa neraka. Jadi kita nak kena selalulah, kita bukannya orang alim ulama ataupun wali. Kita orang biasa, kita orang awam, tapi setidaknya kita usaha. Kita punya main target setiap hari bila bangun tidur, apakah ibadah yang kita dapat capai, dapat grab, dapat kita uh, grab lah, dapat kita grab setiap hari. Pada hari ini apa yang aku nak kena lakukan, apa yang harus aku lakukan. Okay, mungkin ini mungkin kita boleh buat. Okay, hari ini aku nak cari orang miskin, mungkin orang yang homeless, minimal 3 orang aku nak sedekah. So kita keluar tu, niat kita nak cari orang miskin, kita nak bantu. Itu saja dah setiap perjalanan kita, jejak langkah kita untuk mencari orang miskin, untuk membuat sedekah, insya-Allah ada ganjarannya. Bukannya susah nak dapat pahala, tapi of course dengan keikhlasan, dengan cara kita sedekah tu jangan riak, jangan takbur, jangan ujub, jangan menunjuk. Kita buat hanya kerana Allah. Sama juga bila kita nak melakukan dosa, kita fikir, apakah sempat aku bertaubat kalau aku buat satu kesalahan hari ini sekarang kerana ikutkan perasaan aku, dan sebentar lagi aku mati. So ini semua kita nak kena fikirkan. Jadi ni ini saja yang I nak share hari ini tentang solat tahiyatul masjid, dan juga tentang sunnah yang kita harus ikut, dan juga sharing tentang hamba Allah ni yang baru meninggal semalam. So sama-samalah kita berdoa untuk beliau, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dia, semoga isteri dia dapat hidayah, kesedaran, dan juga orang-orang yang terlibat, orang-orang yang memfitnah orang lain, memburuk-burukkan orang lain semua. Semoga ini satu kesedaran untuk kita di masa ini dan masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul. Sahih, sahih. So my sister ada komen di sini. Ya itulah yang kita, kalau boleh kita just share apa-apa ilmu yang kita ada, kita just share. Even mengingatkan antara sama lain tu pun satu amal ibadah yang bagus. Orang siapa-siapa pun kat sini boleh ingatkan I, walaupun you all think oh ni Pak Israfil dah tahu, it's okay. You ingatkan I, you dapat pahala. I dapat pun lagi satu, alhamdulillah ada orang mengingatkan. Okay, I have to go now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.